800 meter. Ikut kanan. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tolong respon Ustazah, audio dan video okey ke? Audio dan video okey ke? Yasmin Yaakob, Misnah Ponamin, Bunga Lawang, Ramilah Ramli, Ruby Zamat Zain, Hanisa Syafi'i, Sharifah Safia, Nur Aidah, Hairiah Haji Ismail, Mama Bunga. Akhirnya Alhamdulillah gitu Hanisa Syafi'i. Masliza Bagiran, Nur Azura Muhammad Kamil, Zulina Wanci tadi membawangmu. Jumpa your best friend tadi. Ruby Zamat Zain, Redamu, Subhanallah, Siti Nur Aisyah, Noriza Halim, Munirah Draman, Bazid Aziz, Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, betul-betul ikut Waze Ustazah, takut tersalah masuk jalan. Betul dah, Ustaz drive, Ustaz tengok Waze, don't worry. Alhamdulillah. Nur Ashikin Abdul Majid, Fauziah Haji, jelas sungguh Kak Yasmin. Alhamdulillah, syukur. Rehan Hamid, Rodia Syarif. Macam mana perkembangan kesihatan Cik hari ni? Masya Allah. Ustazah lupa nak cakap Ustaz. Dah cakap dah Ustaz. Cik Rodia positif. Allahumma salli Muhammad. Tak dapat ayam. Betul tak dapat ayam. Tahu dia? Patutlah tak dapat Sabar je dah. Tengok Cik Rodia. Ustaz kata apa? Patutlah tak dapat ayam. Subhanallah. Allahumma salli Muhammad. Ya Allah, merah muka saya. Minta maaf. Dia jadi macam ni ada sebab ni. Dari pagi ni. Masya Allah. cukup rehat. Masya Allah. Apa dia Ustaz? Cukup rehat. Terlebih rehat. Bukan tak cukup rehat. Merah-merah muka. Nur Cahaya, Zaila Matsik, Sarina Samsudin. Alhamdulillah, amin. Baik, sementara kita menunggu sahabat-sahabat kita yang lain, kita mulakan dulu dengan Ummul Kitab. Ustazah musafir ni, musafir macam lah jauh lama sangat kan. Saya baru keluar rumah, perjalanan menuju Port Dickson. Bukan nak mandi laut, bukan. Nak menuju ke Sekolah Islam Nur Al-Azhar Sinar, InsyaAllah di PD. InsyaAllah nanti saya kongsikan sebab apa. Dan ada tazkirah juga ni sebenarnya untuk anak-anak tu. Tapi sebab masa Ustazah kan, tak apa Ustazah, jangan kalut-kalut sampai pukul berapa pun. InsyaAllah sebelum berbuka puasa kita nak dengar tazkirah daripada Ustazah katanya. Jadi nanti kita share lah melalui Facebook mereka, insyaAllah. Dan sebenarnya yang paling penting adalah untuk menyampaikan sumbangan pembinaan surau, yang mana penggunaan daripada hasil tabungan anda sehari RM1. Bila kita tak terbangkan jemaah umrah ke Baitullahil Haram, maka kita akan gunakan duit itu untuk amanah saham akhirat. Mana-mana tempat, kawasan yang Ustazah dah sampai, syaratnya Ustazah dah sampai, dah tengok dengan mata sendiri, dah yakin dengan pihak pengurusan, so insyaAllah duit itu layak untuk kita gunakan. Jadi kita bukan menyampaikan sumbangan tu kepada benda yang kita belum pasti, yang kita tak sampai kat tempat tu, entah betul ke tidak dibina, macam itulah. Okay, sebab duit anda bukan duit Ustazah. Ustazah ni jadi jambatan je. Ustazah ni tolong sampaikan saja. Masya Allah, tabarakallah. Kita mulakan, semoga semua yang kita usahakan di atas muka bumi Allah ini mendapat redanya Allah fid dunya wal akhirah. Apalah maknanya kita buat sesuatu berpenat di dunia semata, tapi kat sana kita tak dapat berehat. Allah sebab lah pula nak cakap. Semoga Allah rehatkan kita di sana. Amin. Al-Fatihah. Ui, dah macam kuda lari perang ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta alaihim, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didoakan semua dalam kebaikan, kesejahteraan, keafiatan, keselamatan. Masya Allah, malam ini malam 16 Ramadan. Maka yang bertarawih akan mengikut bacaan kunut imam dalam solat witir. Bahkan ada yang dah start malam tadi dah pun kan. Masya Allah, sahabat-sahabat, muslimin muslimat, para duyufur rahman pula dah. Amin, amin. Itulah dia, baru lepas daripada bagi taklimat perjalanan keberangkatan ke Baitullah. Tu para duyufur rahman pula dah. Anda aminkanlah, amin. Semoga semuanya menjadi para duyufur rahman. Ustazah duk terbiasa dengan jemaah umrah para duyufur rahman. InsyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Daripada jam 4 pagi tadi Ustazah keluar rumah, sahabat-sahabat, sebenarnya nak tergelak juga ni. Walaupun memang muka merah-merah letih sebenarnya, tapi seronok. Sebab apa? Belum 4 pagi keluar, Jaja drive untuk Ustazah sampai ke TV Al-Hijrah. Lepas tu bertemu dengan Ustazah Aqidah, kami berdua. Lepas tu jumpa Farah pula. Kalau dah jumpa, orang tu panggil nak buat preparation ni, kami duk kalut-kalut lah kan. Duk sembang lah sebenarnya. Kalut-kalut, Alhamdulillah, Subhanallah, settle pukul 5 sampai pukul 6 pagi. Ingatkan, tadi ada cerita kelakar Ustaz. Ingatkan subuh 6:01 minit. Kan sebelum ni 1 minit 5.58 rupanya dah subuh. 5.58 kami dah habis bersiaran tu. Okey, dah tutup kan, dah nak iklan semua. Masing-masing capai botol mineral, nak minum dah. Elok muncung mulut botol tu dekat mulut. Stop, 5.58 dah azan subuh. Masya Allah, tak dapat lah nak memang pagi tadi memang tak minum air pun sebenarnya. Sebab patutnya orang bersahur sebelum kita bersiaran pukul 5 pagi tu. Dia pun bagi makan semua. Tapi dah kalut sembang, minah-minah 3 orang ni, Farah Diba, Ustazah Aqidah, Masya Allah. Akhirnya Baiti Abdullah mula-mula ikut Ustazah naik kereta. Mana tahu lepas ni ikut nak Amin Baiti Abdullah. Ish, kalau ada line dalam kapal terbang sepanjang 8 jam tu, saya akan live Baiti. Memang dengan Ustazah saya. Ustaz Azwan pandang pun saya apa Ustaz? Tengok Ustaz bawa kereta jap. Kenapa Ustaz gelak? Pokpad. Ustaz kata pokpad. Sabar je lah. Pokpad Ustaz. Kat mana lagi nak cari orang yang pokpad ni Ustaz? Masya Allah. Siapa yang menonton sahur pagi tadi? Assalam sahur pukul 5 hingga 6 pagi. Lepas tu Ustazah pun solat subuh apa semua, sahabat-sahabat. Oh, Kak Nuraini Abdul Rahman, JB 5.51 ya. Allahu Akbar, Allahumma salli. Tak, JB kami nak pergi buka puasa je. Ustaz kata, Kak Nuraini, Ustaz kata, Masya Allah, Liz Daud, thank you, kiriman hadiah, Masya Allah. Susah-susah je Liz Daud, Siti Ajah ni. Amboi, dia pakat dengan Kak Imam Mustafa, Cik Rodia Syarif, nak kena babak semua ni, Masya Allah. Apa nak cakap tadi Ustaz? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz kata nak buka puasa dekat Johor. Alah, rugi berapa minit je. Sandakan. Baik buka puasa dekat Sandakan, dekat KK Bar. Okay, jimat 1 jam kita, subhanallah. Lepas tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, ada tengok kan Cik Rodia. Tu dia. Masya Allah, Masni Ahmad. Lepas tu
pukul 7 sukulah lepas bacaan Yasin Ustaz Sabran Jamil kan, baca Yasin pagi tadi. Ustazah pun bersiaran, Masya Allah, pun syok juga. Semangat makcik-makcik marhaban tu, sabar je lah kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lepas tu tak sangkalah pula depa ni Ustazah semalam dapat kek. Manalah sempat nak pergi hagi-hagi dekat anak-anak buah semua kan, kita dengan nak tarawih apa semua. Jadi Ustazah masuk peti ais. Jadi kek yang masih elok, memang tak berusik lagi, Ustazah bawa lah ke TV Al-Hijrah pagi tadi, nak bagi dia pemakan masa sahur tu. Dah dia pergunakan kek tu untuk buat lah ucapan birthday apa ke benda semua. La ilaha illallah, malu tahu sebenarnya. Kita nak bagi dia pemakan, akhirnya dia buat macam tu pula. Aduh, ya Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kekalkan momentum Ramadan. Malam ni malam 16, memang ada yang dah mula tak sihat, keletihan, biasalah kan, kita dah sampai ke pertengahan ni, tapi kekal bersemangat. Semangat. Walaupun penat, teruskan bersemangat, insya-Allah. Apa rahsia nak terus semangat ni Ustazah? Kenapa bang? MDB, kita MBD. Oh, ya. La ilaha illallah. Okay, kenapa? Kenapa kereta tu duduk kat tengah-tengah tu? Astaghfirullahalazim. Kat mana dia masuk? Itulah. Dia kalau live sampai tengah jalan ni, mulalah nampak kereta tersilap jalan dah apa semua. Okey, sahabat-sahabat, Ustazah tak boleh nak fokus sangat kepada kuliah, tapi Ustazah bawa kitab. Ustazah bawa kitab ada Daribaan ni. Nanti kena beli kereta yang ada meja lah pula ya Ustaz. Masya Allah. Tak cukup bersyukur, astaghfirullahalazim. Cukup lah tu Ustazah Zai. Baik, Demi rumah kerana Allah tak apa. Apa dia? Ampun. Cik Muazzam. Apa dia Ustaz? Sebut lagi sekali. Demi rumah kerana Allah tak apa. Boleh kereta ada meja ke, ada lori ke, boleh. Cewah. Wah. Itu apa makna, dalam makna dia tu. Demi rumah kerana Allah tak apa nak beli kereta ada meja ke, nak beli. Ada apa lagi Ustaz? Masya Allah, suka hati je. Okey. 2, 3, 2. Jangan bersedih wahai manusia. Ingat tak dalam apa ni? Allahumma salli Muhammad. Assalamualaikum pagi tadi Ustazah ulang lagi puisi terlena. Sebab sahabat-sahabat, daripada semalam lah saya rasa macam patut kita ulang-ulang puisi yang macam tu. Sebab kadang-kadang kita baca Quran, kita baca hadis Nabi, kita belajar dengan ramai asatizah, tapi kadang-kadang sekali-sekala kita dengar nasyid-nasyid, puisi-puisi yang memang menjentik hati tu, bisa kita mengalirkan air mata, kan? Jadi kena pula tajuk pagi tadi tu dia amanahkan pada Ustazah, peluang yang sia-sia tu. Masya Allah, sebenarnya kita hidup ni Allah dah bagi macam-macam peluang, sahabat-sahabat, tapi kita tak rebut peluang tu. Allahu Akbar, kan? Bahasa mudahnya kita nak kata betapa kita ni banyak sangat terleka dalam hidup ni. Sedar tak sedar, apa ni, ada meja dah macam naik flight dah. Amboi baiti Abdullah, Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita semalam baca sampai muka surat 461. Ustazah dah bubuh star dari kat situ. Selepas kita membaca ayat Allah daripada surah Hud ayat 81, Alaysa subahu biqarib, kan? Lepas tu kita tutup pagi yang akan menyinarkan cahaya, kegembiraan dan kesenangan. So syok bab ni kalau kita baca di waktu mana di keheningan pagi. Pada pandai je di keheningan pagi. Nanti insya-Allah Isnin besok kita buat kelas 4.30 pagi. Okey, debaran saya ni dalam perjalanan. Sebab tadi Ustazah habis TV Al-Hijrah tu terus ke Masjid Al-Ubudiyah Shah Alam. Seronok sangat dekat Masjid Ubudiyah Shah Alam tu sebab jumpa ramai sahabat-sahabat Latahzan. Ya Allah, rasa bahagia sangat jumpa mereka di Masjid Ubudiyah. Selama ni tak jumpa wajah. Bila dah dapat bertemu tu seronok rasa. Kononnya cakap kat Jajah, kat sini kuliah 1 jam kan. Lepas tu cepat-cepat Jajah tak payah jual buku ke apa semua. Ustazah nak balik dah tak larat dah lah konon-konon. Sekali pukul 11.50 baru balik daripada masjid. So nak buat pukul 12 tengah hari Latahzan macam mana? Memang tidak lah. Lepas tu
buat pula iklan pukul 2 petang nak buat kuliah Latahzan. Ingat tak? Ya Allah, kesian anda menanti-nanti. Lepas tu Ustazah kata, nak buat kuliah pukul 2 petang Latahzan, bukan pukul 2 petang nak buat taklimat perjalanan umrah, keberangkatan ke Baitullah. Last day of bertemu mereka dalam talian untuk jangan Masya Allah. Maksud pesan Ustaz, jangan lena sambil bawa kereta. Sekian dimaklumkan, itu puisi terlena daripada Al-Ustaz Kedah. Okay. Siti Aja, ya Allah, terima kasih hadiahnya. Masya Allah, saya akan bawa kuih-kuih raya yang anda hadiahkan ke Baitullahil Haram. Saya tak tahulah berapa beg saya bawa nanti, Masya Allah. Kan sahabat-sahabat. Apa tu hampa yang lain-lain ni jangan duk pergi hantar pula kat rumah. Saya nak bawa pergi Mekah kuih raya. Saya nak hantar lagi. Dah. Cukup dah apa yang mereka bagi tu. Masya Allah, sahabat-sahabat. Saya kadang-kadang kan Ustazah rasa kita suka bercerita, tapi kadang-kadang kita tak sedar. Macam contoh hari ni Ustazah cakap, mereka ni bagi hadiah kuih raya kat Ustazah nak bawa pergi Mekah. Macam tu kan. Lepas tu tutup ada orang hantar pula. Hantar beg tak lepas kilo. Ustaz Pokpet, jangan duk hantar, nanti Ustazah bawa semua pergi Mekah, beg tak cukup kilo dia tu. Sebab semalam saya tak habis fikir. Apa yang saya tak habis fikir, sampai ke malam rasa nak menangis je. Memang subhanallah, saya rasa macam seronok sangat. Sebab macam ni tau sahabat-sahabat, banyak kali dah apa sajalah, hari jadi ke, kita dapat apa-apalah, anniversary ke kan, Ustazah suka ngusik Ustaz. Cik dapat bunga je tak bersyukur. Masya Allah, Ustaz suka bagi macam tu kan. Jadi kadang-kadang ngusik Ustaz. Seronok je tengok orang kreatifnya macam-macam bentuk belon sekarang ni. Dulu masa zaman kita kecil-kecil, mana ada belon-belon happy birthday apa semua tu. Macam Ustazah bercerita, suka sangat tengok belon. Suka tengok belon tu. Lepas tu semalam ambil, mereka bagi macam-macam jenis belon, bentuk belon. Jadi saya rasa macam malu pada diri sendiri. Ke aku ada minta dekat orang ni? Ke aku ada cakap kat orang ni? Macam mana orang boleh tahu ni yang kita suka belon? Macam tu. Jadi kadang-kadang Ustazah rasa, ya Allah, rasa macam mana rasa macam tak syok lah. Macam seolah-olah kita minta dekat orang, padahal tak ada niat pun nak minta. Saya macam sukalah tengok belon cantik. Sekali semalam belon apa? Belon bentuk 46. Kalau diterbalikkan jadi 64. Belon bentuk pokok. Segala macam belon lah keluar semalam. Tapi dia bijak lah. Sebabnya kalau dia hantar makanan, hantar kek-kek, memang tak termakan lah Ramadan kan. Masya Allah. Jadi dia hantar belon. So saya sedang memujuk Ustaz Azwan untuk saya bawa belon-belon tu ke Mekah. Macam mana Ustaz? Bawa sampai langit Toba meletup. Kita naik belon. Orang Sarawak kata naik belon. Okay. Aduh, pompek-pompek je Ustazah ni. Baik. Lepas tu kursus umrah. Lepas tu bersiap-siap untuk bawa barang-barang ke ke PD ni. Masya Allah. Lepas tu dah azan asar, solat-solat, terus gerak sekarang ni. Maka kita ambil masa ini untuk membacakan muka surat 461. Jom. Subhanallah. Bulan puasa makbul Ustazah. Makbul apa tu? Makbul nak bawa belon pergi Mekah. Masya Allah. Aduh, kelakar lah sahabat-sahabat Latahzan. Anda sambil masak, Masya Allah, semoga ibu-ibu sentiasa bersemangat. Ketahuilah ibu-ibu yang Allah sayang, bahawa kita menyiapkan juadah berbuka puasa. Anda ibu-ibu hebat. Anda masak dengan air tangan sendiri kan. Kalau ada yang kata, tak Ustazah, saya tak masak, saya tunjuk je. Tunjuk mengeluarkan modal untuk diberi makan kepada ahli keluarga. Masya Allah, anda menafkahi mereka dengan hasil titik peluh rezeki yang halal. Itu adalah ibadah yang besar sahabat-sahabat. Jadi jangan rendahkan diri kita, jangan hinakan diri kita dengan ketika kita buat apa saja bentuk ibadah. Hatta di dapur kita juga bentuk ibadah. Masya Allah, kita tak beristighfar, kita pula selang-seli dengan perkara-perkara yang Allah tak sukalah. Kan semua kita ada akal, kita dah ada iman, insya-Allah kita juga ada ilmu. Anda istiqamah dalam majlis ilmu, maka anda tahu mana yang boleh, mana yang tak boleh. Okey, sayang-sayang sekalian, tolong manfaatkan Ramadan sesungguh-sungguhnya. Kita nak buat baik je. Kalau rasa nak marah dalam Ramadan ni, nak marah tapi kena sabar.
Nak marah tapi kena sabar. Macam pernah aku dengar je perkataan tu kan. Jadi kita baca cerita dalam bab 232 ni, sebenarnya dia kena syahdu-syahdu pukul 4.30 pagi macam gitu. Ni ustazah dalam perjalanan ke PD ni terlebih ceria pula. Sebenarnya sebab nak jumpa anak buah saya sekolah kat situ juga. Sebab daripada dihantar bulan berapa? Bulan berapa dia pergi hari tu ustaz? Bulan 12 ke? Bulan 11 ke bulan 12? Tak jumpa dia langsung. Lepas tu baru ni dapat telefon. Umi pergi Mekah lama ke? Lama. Umi balik berapa hari bulan, sekian hari bulan. Alah, abang balik raya tapi balik asrama tak jumpa Umi lagi. Macam tu lah. Jadi macam yelah, jadi sambil kita menyelam minum air lah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tak jadi nak basuh kereta, sangkut kat sini. Apa tu? Rehan Hamid. Masya Allah. Masak rendang ikan tongkol. Ui, sedap ke ikan tongkol? Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Ikan tongkol tu pernah biasa je makan, tapi masak rendang tak pernah pula rasa. Telan ayak liok kita. Ada jangan tulis tau menu apa anda masak kan, ustazah telan ayak liok. Okey. Wahai orang yang harinya ditimpa kesedihan, melangkahlah dengan perlahan. Di ufuk sana telah tersedia jalan keluar yang akan memberi keringanan. Masya Allah. Terima kasih Kitab Latahzan yang sentiasa memujuk hati dan perasaan. Mungkin ada orang yang bersedih kan, macam-macam sedih kita. Jangan teruskan murung, jangan terus bersedih sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Sebab macam perenggan pertama ni kata, melangkahlah dengan perlahan. Di ufuk sana telah tersedia jalan keluar yang akan memberi keringanan. Ya Allah, depa ni orang kata jangan sebut menu apa dah, soto lah, ikan patin lah. La ilaha illallah. Ustaz kata nak mengaji ke nak masak ni? Masalahnya kita telan ayat liok ni. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Wahai orang yang matanya selalu digenangi air mata. Aduh, kenapa kita orang perempuan kadang-kadang acap kali sangat nak menangis, nak bergenang air mata. Hentikan aliran air mata itu dan berikan kenikmatan kepada kedua-dua bola matamu itu. Tenanglah, kerana anda berhak mendapatkan perlindungan daripada Sang Pencipta dan pemeliharaan daripada kebijaksanaannya. Allah Maha Bijaksana. Allah aturkan takdir dalam kehidupan kita. Allah bukan saja-saja kita merancang, Allah jauh lebih merancang. Kalau dalam air mata yang mengalir daripada kolam mata kita, sahabat-sahabat, semoga itu menjadi penyuci dosa-dosa kita. Kita tak tahu dengan kerasnya hati kita, air mata itulah menjadi pelembutnya, insya-Allah. Kita tak tahu. Tenanglah, qada telah selesai. Kebijaksanaan telah dirumuskan. Rintangan sudah dapat dihilangkan. Otot-otot kekuatan telah kembali segar. Dan pahala telah ditetapkan bagi yang terus berusaha. Pahala telah ditetapkan bagi yang terus berusaha. Saya ulang, pahala telah ditetapkan bagi yang terus berusaha. Masya Allah. Semakinlah kita faham apa yang Ustaz Azai selalu cakap, betapa tugas manusia ni, sahabat-sahabat, sentiasa berusaha. Berusaha. Sebab dalam setiap langkah kita, dalam setiap usaha kita, di situ ada pahala. Kita sedang menumpuk-numpuk pahala. Itu bahasanya Buya Hamka. Tumpukkan pahala yang menggunung, yang akan menjadi nilai yang paling berharga ketika kita pulang ke kampung akhirat. Tapi kalau kita nak berehat-rehat, tak sanggup nak berpenat-penat di dunia, macam mana kita nak dapat nilai yang begitu hebat di sisi Allah kalau kita punya amal biasa-biasa saja? Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Amin, amin. Yasmin Yaakob, Masya Allah. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Tenanglah. Okey, tenanglah, kerana anda sedang berurusan dengan Zat yang berkuasa atas urusannya, yang maha bijaksana atas hamba-hambanya,
yang maha pengasih terhadap makhluknya dan yang maha indah dalam segala pengaturannya. Ya Allah. Sahabat-sahabat, kalau ada kawan-kawan kita yang sedang berduka, ambilkan gambar muka surat ni, suruh mereka baca. Baca selawat, tarik nafas. Baca perenggan ni, selawat, tarik nafas. Sebab kita seolah-olah macam nasihat ni terngiang-ngiang di telinga kita, bermain-main di mata kita. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Terkadang kita tak perlu menangis bersandar di bahu sesiapa pun untuk kita mengadu. Terkadang sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak perlu menjerit-jerit, menyalak-nyalak, menulis-nulis di dalam Facebook tentang resah, galau, resah, gelisah hati kita. Cukuplah untuk kita sungkurkan dahi kita ke atas lantai. Kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mendengar. Dengarlah rintihan hatiku ya Allah. Allah pasti mendengar. Allah pasti menghantarkan pertolongannya. Kita saja yang tak berapa melihat betapa Allah itu sebenarnya maha melihat, sahabat-sahabat. Ya Allah, dia pergi bertukar resipi pula dalam ni. Tak payah goreng, sahabat. Apa goreng tu? Ambon nak kena bab-bab ni masing-masing. Subhanallah. Setelah kefakiran itu akan ada kekayaan. Setelah kehausan akan ada kesegaran. Setelah perpisahan akan ada pertemuan. Setelah bertengkar akan datang kerukunan. Setelah terputus akan tersambung kembali. Dan setelah tidak tidur malam pasti akan dapat tidur nyenyak. Allahu Akbar. Allah. Syok lah bahasa ni, sahabat-sahabat. Rasa macam dibelai-belai emosi kita. Masya Allah. Kan mak guru dah marah, kan Wani Yahya? Sebaik tak bawa lidi ni. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, surah At-Talaq ayat 1. La tadri la'alla Allah yuhadithu ba'da dhalika amra. Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru. Masya Allah, surah At-Talaq ni pun antara surah yang tak ada satu lah pun ayat Quran yang tidak bermanfaat pada kita, sahabat-sahabat. Semuanya cukup indah kalau kita baca dengan kita menghayati apa pesanan-pesanan Allah dalam Quran. Masya Allah. Bawa belon kat Nazar, amboi. Belon yang angka 46 tu, nombor dia besar, diiringi dengan beberapa belon pink biru kecil. Lepas tu pagi tadi turun subuh, sahabat turun nak sahur, apa? Belon-belon tu semua sudah menyembah bumi. Masya Allah. Tinggal nombor dia je yang tegak duduk kat atas. Kan? Lepas tu bunga-bunga yang ada sahabat-sahabat dot-dot tu hantar apa ni? Macam pokok belon tu, tu masih tegak lagi lah. Kita tengok sampai mana, sampai bila, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Betul-betul puisi yang sangat tersentuh hati. Betul. Bawa lidi pakat kena cucuk mata. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita baca puisi sikit. Okay, kita baca puisi sikit. Lepas tu kita tutup, kita sembang je. Ustazah tak larang nak pegang kitab ni atas riba. Kan terkoyak tak pasal ya. Baik. Perapian mereka terlihat saat malam mulai gelap. Dan penggiring unta sudah letih, serta penunjuk jalan yang kebingungan. Gambarkan para musafir, mereka menaiki unta. Dulu-dulu memanglah mereka penat. Kita yang duduk bersandar dalam aircon naik kereta ni pun kita penat bila musafir, sahabat-sahabat. Aku renungkan perapian itu, sedang fikiranku tidak menentu kerana perpisahan, dan mataku sudah letih. Hatiku adalah hati seorang yang menderita, dan kerinduan yang mencengkamku begitu mendalam. Orang balik daripada, macam mana kita contoh Ustazah nak pergi jumpa anak saudara Ustazah ni lah, contoh lah kan. Lepas tu bila Ustazah balik daripada jumpa dia nanti, inilah suasana tu. Alah, baru je jumpa tadi, tiba-tiba macam dah rindu. Lepas tu hati dicengkam. Bila rasanya akan ada pertemuan tu lagi? Takkan kita jumpa lagi ataupun tidak? Kan macam tu. Rasa macam tak nak berpisah. Macam itulah sahabat-sahabat dirahmati Allah.
Kami bertanya kepada Yang Maha Melindungi, lagi yang diharapkan pertolongannya dalam setiap musibah, masih adakah jalan keluar daripada derita ini? Maka ternyata kami jumpai dia, Raja yang berlempah-lempah pemberiannya, Esa lagi Maha Agung. So sahabat-sahabat, kerinduan adalah kerinduan. Kita berpisah sementara untuk mengharapkan pertemuan lagi dan lagi pada masa akan datang. So dalam pada kerinduan tu, jangan biarkan ia mencengkam sampai kita tak mampu untuk berusaha apa-apa pun yang terbaik. Masya Allah. Kenapa Ustaz? Maju je tu, tak masalah. Masya Allah. Itulah atas jalan nampak orang macam-macam. Naik motor punya laju pun boleh baca WhatsApp. Masya Allah. Lepas tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita bangkit dalam keadaan yang rindu is rindu, tapi kehidupan perlu diteruskan. Sakit is sakit, tapi kehidupan perlu diteruskan. Perit is perit, tapi kehidupan perlu diteruskan. So dalam semua itu, kita akan melalui satu proses bernatijahkan kejayaan. Dan kalau kita tak dapat kemenangan kejayaan itu di sini, percayalah kita akan mendapat kejayaan dan kemenangan itu di sana, di kampung akhirat yang meletakkan kita di tempat yang penuh nikmat. Itulah di dalam syurga yang penuh dengan istirahat. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi Ustazah rasa untuk bab ini, Allahu Akbar, terkejut takut nak ajak anda berjalan-jalan dari KL sedang ke selatan, ke PD untuk menziarah. Masya Allah, Masya Allah, Kak Nazar powers bikers tu, ala-ala amboi, macam dia tak pernah berbikers. Masya Allah. Okey, jadi jalan tenang, Alhamdulillah. Sebaik sampai dekat PD, Ustazah nak bertazkirah ni sahabat-sahabat. Dan Ustazah bawa buku apa itu Al-Quran. Ustazah nak hadiahkan kepada semua anak-anak yang mendengar tausiah satgi. Lepas tu Ustazah nak bawa lah mereka macam ala-ala bedah buku apa itu Al-Quran. Semoga kita doakan bila kita pergi ziarah anak-anak di madrasah apa semua ni, kita doakan mereka tu adalah anak-anak Islam yang mudah-mudahan asbab mereka lah nanti ke depan ni kan, Islam semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, kerana mereka Allah izinkan untuk terus menjulang Islam. Kita tak nak anak-anak orang Islam sekarang hanya Islam pada namanya sahaja. Jadi kita bagi buku tu satu orang demi satu orang dapat buku. Kalau kan dah anak-anak remaja kan, kita tahulah kalau dah dekat nak buka ni, lah lambatnya lah nak berbuka macam tu kan. Jadi kalau kita bagi dia orang dengar je tausiah, memang qalu inna lillah lah jawabnya. So Ustazah akan ajak mereka, okey, buka muka surat sekian, buka muka surat sekian. Baru dia perkelang kabut. Jadi insya-Allah kena bagi aktiviti sikit. Erin Rin Haji Bujang Sandun. Masya Allah, saya rasa pertama kali saya sebut nama anda. Zamnah Samin. Itulah Kak Nazar, promoter ni. Masya Allah. Nahizatul Iza, Kamaliyah Tok Wan, Johor hujan. Rosa Gunting, didoakan kebaikan untuk Ros. Wan Faiza Nurlidah Omar. Adik Izan, laju Ustaz, bawa line kanan Sokmo. Biasa orang-orang nak bawa orang nak bawa para asatiza. Apa dia Ustaz? Ustaz belah kiri mengantuk. duduk belah kiri mengantuk. Ustaz kata okey, kita dengar Ustaz punya tazkirah pula ya. Belah kiri mengantuk, slow. Dia bawa laju sebab tazkirah lagi tak dan. Tazkirah pukul berapa Ustaz? Tak kira pukul lah sampai tu Sampai tak okey. Kaki turun kereta ya, Palu kompang. Masya Allah. Tak kira pukul dah Ustaz, tak kira pukul. Okay. Hari ni pukul 4 pagi Ustaz tengok isteri dah tak ada di sisi. Apa perasaan Ustaz? Masya Allah. Jom kita test power. Oh Ustaz, semalam kan sahabat-sahabat, pukul 11.20 malam baru dia keluarkan sejambak bunga 46 kuntum mawar merah. Lepas tu mana? Petronas ni. Oh okey. Terasi kawan nanti.
So tempat dia kat sini lah bukan? Alhamdulillah. Lepas tu kan 46 kuntung bunga tu hantar. Ustazah pun cakap lah, kenapa nak berbagi-bagi bunga bagai? Orang dah banyak hadiah. Siang tadi dapat belon banyak kan. Lepas tu ustaz kata bagi tanda suruh kira bunga tu. Ni nak perli ke apa, orang dah makin tua ni. Cakap terang-terang boleh tak ustaz? 46 bunga ros, 46 kuntum. Jadi kita test. Ustaz, kalau usia kita interview ustaz jap. Ustaz, kalau umur ustazah panjang sampai 100 tahun, ustaz nak bagi ke? Ya, awak depa ni duk merempit kuat sangat ni. Ustaz nak bagi ke 100 kuntum bunga ros? Lagi kalau ada. Kalau boleh masuk bakul. Ustaz kata kalau boleh masuk bakul 100 kuntum. Ya Allah, panjangkan usiaku sampai 100 tahun. Astaghfirullahalazim. Kita tak minta usia panjang tanpa barakah. Kita nak usia panjang dengan barakah. Sahabat-sahabat, tolong bila kita doakan orang panjang umur, murah rezeki, minta umur yang barakah, rezeki yang barakah. Sebab hidup ni tanpa barakah memang tak ada makna apa-apa. Wah, kau hado. Ustaz kata kalau umur 100 tahun, dia nak petik bunga-bunga ros kat mana, nak letak dalam bakul. Kalau ada lah bakul boleh isi 100 kuntum. Masya Allah. Gurau-gurau sahabat-sahabat petang-petang ni. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Aduh, Nurlida Umar, Khairul Syifa. Ini bukan romantik, ini mengelakkan mengantuk. Sahabat-sahabat tahu tak, bawa kereta kalau tengah bulan puasa ni, ya Allah, cabaran dia memang dahsyat. Memang dahsyat, memang mengantuk. Okey. Ya, betul Kamaliatul Wan, usia yang berkat. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, Ustazah rasa kita berhenti dulu di sini. Nanti pukul 4.30 pagi slot Latahzan untuk hari Isnin punya. Sebab hari Isnin Ustazah akan mengajar abang-abang askar, meja tanpa kerusi semua tu kan. Banyak jadinya. Dan besok jugalah nak gosok baju, nak kemas masuk dalam beg. Hari Selasa Ustaz Azwan kata, Ustazah tanya Ustaz, pukul berapa bang nak pergi KLIA hari Selasa? Pukul 11 pagi lah paling lewat. Sebab pukul 12 kena ada dekat KLIA. Oh, kalau macam tu sempatlah saya ngajar dulu hari Selasa tu. Kitab di balik tabir kematian. Lepas tu Ustaz jawab apa Ustaz? Lawak Ustaz punya jawapan. Sempat lagi nak mengajar. Sayang kan masa. Kita gunakan masa. Sebab saya yakin besok susah macam mana pun saya mesti siapkan mengemas. Kemas beg-beg semua. Final touch saja pagi Selasa tu. Jadi buat apa kita simpan masa tu bersantai-santai. Ada masa bukan boleh makan sarapan pagi ke apa kan. Baik kita mengajar. So itu Musafir. apa dia Ustaz? Boleh sarapan hari Selasa. Sabar je lah. So Ustaz plan untuk Jumaat hari Isnin tu jangan niat lah nak puasa esok. Kau hasam. Sebabnya Musafir Allah bagi kelebihan. kau hasam. Ustaz dah sebut kau hasam depan live. Astaghfirullahalazim. Macam inilah kami sahabat-sahabat dirahmati Allah. Minta maaf ya, minta maaf. Saya akan menjadi begini bila saya dah pandang anda macam keluarga. Saya takkan begini kalau saya tak pandang anda macam adik-beradik lah. Okay? Jadi saya minta ampun maaf zahir batin atas segala gurau senda, nak menceriakan suasana. Tapi saya tahu bukan semua orang suka. Tak mengapa. Yang penting Allah tahu niat kita. Kita kan saudara-saudara, sahabat-sahabat Latahzan. InsyaAllah besok 4.30 pagi kita jumpa. Hari Selasa last sekali lagi 4.30 pagi. Lepas tu doakan perjalanan Ustazah, grup jemaah umrah. Terima kasih sahabat-sahabat yang menghadiahkan infak mask Al-Fawaz Travel kepada jemaah umrah. Dan insya-Allah sebab Ustazah dah set dalam minda para jemaah umrah akhir Ramadan, kita sangat sesak, kita mungkin tak banyak waktu untuk bersama secara berkumpulan di sana kerana kekangan ruang-ruang waktu solat sebagainya. Tapi bila ada je peluang untuk Ustazah bersama mereka, Ustazah akan gunakan sungguh-sungguh. Jadi nama-nama anda, doa-doa anda yang kami bawa bersama. Saya percaya, yakin sangat-sangat dengan Allah, yakin sangat-sangat bila mana anda sungguh-sungguh berniat,
Allah pasti bantu anda untuk mencapai niat itu. Syaratnya sentiasa ikhlaskan hati. Sayang-sayang sekalian yang sedang bersedih, jangan melampau-lampau dan jangan keterlaluan. Kita akan ada mentari yang bersinar. Yang sedang bergembira juga jangan melampau-lampau. Apa maknanya gembira kalau kita semakin jauh dengan Tuhan kita? Kita gembira, kita bersedih, tandanya itu adalah ujian untuk mengangkat darjat kita. Apabila dengan ujian gembira atau duka itu, kita makin dekat dengan Allah. So jangan jadikan apa saja ujian berbentuk duka atau gembira, kita semakin jauh dengan Allah. Faham ya? I love you all. Rindu sangat-sangat semua orang. Kalau boleh nak jumpa semua orang. Kalau ada orang yang negori 9 tu, mulanya Ustazah macam nak buka puasa, cari kedai mana yang okey lah belah situ, nak bawa anak saudara ni keluar sekejap kan. Lepas tu mudir suruh kami buka puasa dengan kami Ustazah, lepas tazkirah sekejap je. Masya Allah. Lepas tu kan Ustazah nak hadiahkan anda. Tengoklah Ustaz. Ubat mengantuk. Sekejap ya. Mengantuk lah ni. Ni lah ubat dia. Apa dia Ustaz? Mengantuk. Tahun ni tak boleh dengar lagu raya. Sebab raya di Mekah. Jadi ni lah ubat mengantuk saya. Dia mula dengar lagu raya ni semalam. Saya pun cakap, bang, apa lu dengar lagu raya ni? Tak apalah yang, kita kan tak raya kat Malaysia. Nanti kita tak dengar. Kita tak dengar lagu raya. So izinkanlah abang dengar lagu raya awal-awal. So hampa janganlah kecam Ustazah ni kemain lagi. Baru 15. Maklumlah, lagi 2 hari je kami nak berangkat. Kat Mekah tak dengar lagu raya. Masya Allah. Abang? Okay. Okay, love you too. Love you too. Masya Allah Ustazah. Tolong doa saya. Ni tulisan apa ni? Thailand ke apa ni? Ustazah tolong doa saya. Baik, insya-Allah saya doakan semua. Sayang semua kerana Allah, sayang semua. Saya mencintai anda kerana mencintai Allah. Okey, kita dah sampai Seremban Port Dickson exit. Okey. Sekejap lagi Ustazah nak tazkirah. Kita join live daripada Sinar, insya-Allah. Okey, nak bayar tol. Minta maaf ya lagu raya. Kesian. Kesian Ustaz. SHR Ustaz dia berkata. Selamat Hari Raya Ustaz. Sama je lah. Okey sahabat-sahabat. Macam inilah suamiku daripada semalam. Saya kata kenapa dengan lagu raya. Dia kata sebab nanti kita raya kat Mekah tak ada lagu raya. Kesian kita. Okey bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf zahir batin.